Assalamualaikum, jumpa saya lagi Marian Syukur, editor majalah Impian dalam segmen Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam. Menariknya topik kita pada pagi ini iaitu sejauh manakah MRTT dan MLTT mampu melindungi nilai pembiayaan perumahan anda. Bila anda mempunyai MRTT dan MLTT ini, adakah ia mampu melindungi rumah anda 100 nilai pembiayaan rumah anda 100% apabila berlakunya musibah? Bersama saya pada pagi ini iaitu Amira Fatina dari Sales Team Lead KL East dan juga melawati Sime Darby Property Berhad. Thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya Amira daripada Sime Darby Property, mewakili hari ini developer yang terbesar di Malaysia. Semua orang tahu ni. Sebut saja pasal property Sime Darby ni, semua orang dah tahu dah. Lokasi dia sangatlah strategik. Betul. Rumah dia cantik, design dia semua cantik. Sentuh pasal harga pula. Mungkin ada yang kata mereka mampu memiliki properti daripada Sime Darby dan kita nak sentuh pula tadi pasal generasi muda. Adakah mereka rasa macam tak mampulah nak beli rumah dekat Sime Darby ni? Salah tu. So basically kebanyakan pembeli kita yang dari umur 35 tahun dan ke atas. So ini adalah generasi yang lebih matang ya dalam pembelian perumahan. Betul, Sime Darby Property sudah berada dalam industri lebih daripada 50 tahun. In fact, this year we are celebrating our 50 years anniversary lah. Iaitu 50 tahun keberadaan Sime Darby dalam bidang perumahan di Malaysia. Okey. Bersentuh kepada generasi muda tentang pembelian perumahan di masa kini. Ya betul, sekarang ni adalah a little bit challenging ataupun sedikit mencabar buat pembeli rumah yang masih muda. Tetapi bila kita melihat balik data pembelian oleh pembeli Sime Darby, respon ataupun permintaan untuk projek-projek Sime Darby adalah sangat-sangat kuat oleh generasi muda. Ini kerana nama Sime Darby sudah tidak asing lagi lah dalam industri perumahan dekat Malaysia ni. Nak tahu apakah rahsia, orang kata resepi lah daripada Sime Darby ni untuk menarik minat pemilik dekat luar sana. Bila kalau kata nak beli rumah, dia akan pergi cari pemaju Sime Darby dulu. Mungkin Cik Amira boleh kongsikan dengan followers Impiana kat luar sana. Okey, memang menjadi kebanggaan Sime Darby Property iaitu kita banyak memiliki projek-projek di kawasan yang hotspot ataupun kawasan-kawasan freehold di mana kawasan sekitarnya sudah pun fully matured. Contohnya pada hari ini kita berada di KL East iaitu 153 ekar tanah yang dibangunkan oleh Sime Darby Property, mempunyai alamat Kuala Lumpur, alamat freehold, LRT berdekatan, shopping mall dan macam-macam lagi. So memang antara resepi-resepinya adalah nombor 1 lokasinya lah. Lokasinya. Nombor 2, macam saya katakan tadi, Sime Darby memang sangat mengkhususkan kepada kualiti yang kita deliver kepada pembeli-pembeli kita. Jadi dengan itu bila orang dah kenal Sime Darby je, orang ingat good location, orang ingat best quality. Tapi dekat sini tadi bila kita menyentuh tentang generasi muda yang sekarang ni mempunyai masalah nak tanggung beban dengan harga rumah yang semakin meningkat ni, untuk menarik minat generasi muda dan memudahkan mereka untuk memiliki rumah daripada pemaju Sime Darby. Okey, daripada pihak Sime Darby kita memang pun sudah menguruskan atau arrange untuk para pembeli yang masih muda tentang awareness yang mereka perlu ada. So projek-projek kita pun adalah fasiliti yang disediakan seperti co-working space untuk generasi muda yang selalu work from home. Kita sediakan juga gym, swimming pool dan fasiliti-fasiliti yang sesuai dengan pembeli muda. Selain pada itu, sekarang Sime Darby lebih kepada sustainability development. Bermakna kita go green, kita lebih kepada environmental friendly product, dan produk terbaru kita iaitu Park One Melawati yang berada di sebelah Taman Melawati mengkhususkan atau advocate kepada environmental friendly, iaitu
kita ada sediakan EV car charging dekat dalam facility, kita ada sediakan apa orang panggil low CO2 emission. So benda-benda macam ni memang sangat menarik untuk generasi muda. Tapi dekat sini tadi, saya ingin patah balik ni dengan soalan saya tadi, macam mana kalau generasi muda sekarang ni, bila mereka mempunyai kengkangan daripada segi keuangan, bila melihat harga rumah di Sandabi ni, kan, harga rumah Sandabi ni mungkin tidak setanding dengan harga gaji mereka, tapi mereka ingin memiliki properti daripada Sandabi. Mungkin daripada pihak Amira sendiri, mungkin Amira boleh terangkan, mungkin ada package yang mereka boleh buat. Mungkin daripada, kalau mereka tidak cukup untuk tahun ini membeli rumah, diorang masih boleh booking rumah dengan support daripada ahli keluarga dan sebagainya. Mungkin Amira boleh terangkan. Based on the experience that we had, kita ada few clients yang masih muda, pembelian rumah pertama. So daripada pembelian rumah pertama, biasanya mereka bukanlah beli pada tahun tersebut, diorang terus dapat loan approve. Okey, bila diorang buat percubaan pertama, kadang-kadang perlu few months lah, beberapa bulan untuk cantikkan lagi finance dia. Dapatkan sokongan saving daripada ahli keluarga dan juga dipupuk lagi cara-cara untuk menjaga kewangan kita itulah. So yang paling penting untuk pembeli muda di luar sana, jika ingin membeli rumah pada awal career lah, the early career, first and foremost you kena buat check eligibility. Tapi kalau nak kata rumah idaman, of course lah semua orang nak yang the best. So, tapi paling penting you pergi check dulu you punya belanjawan, loan calculation, and then you boleh shopping dengan lebih selesa. You dah tahu dah apa yang you nak shop for. Sebenarnya dekat sini bukanlah harga rumah di Sandabi itu mahal sangat sebenarnya. Anda jangan silap daripada situ, kerana bila sesuatu pemaju perumahan itu meletakkan atau membina perumahan tu di lokasi yang strategik seperti mana yang Cik Amira terangkan tadi, mempunyai kelebihan akses dan juga seperti ada konsep dekat situ macam sustainability, kepada go green dan sebagainya. Itulah value harga rumah di situ sebenarnya, nilai. Jika anda calculate balik betul-betul, anda akan nampak kenapa harga rumah tu, kenapa dia jadi mahal. Sebenarnya tidak mahal kerana anda memiliki semua. Tapi itu adalah satu perkara yang sangat menarik yang ada di KL, di Melawati ini. Mungkin boleh Cik Amira terangkan sedikit sebelum kita mengakhirkan sembang deku kita, projek yang bakal siap ni pada tahun bila, dan apakah macam tadi kita dah tahu dah konsep dan sustainability tu, mungkin ada benda-benda lain yang mungkin followers impian boleh dan menarik minat mereka untuk berkunjung ke Sandabi. Okey, untuk projek yang terbaru kita iaitu projek Park 1 Melawati, dia adalah sangat menarik kerana dia adalah projek yang sangat low density. Jika lihat atau dibandingkan dengan projek-projek persekitaran, projek lain semua akan mengoffer you about 500 units to 600 units. Tapi untuk projek Park 1, kita hanya membina 234 unit sahaja. Sangat-sangat limited. That's why saya nak fokuskan kembali pada penonton kita pada hari ini, iaitu projek Sandabi memang fokus kepada lifestyle, cara-cara kehidupan. So bila kita bina satu projek, kita tak mau terlampau high density. Nanti nak tunggu lift pun lama, nak keluar parking pun susah. So bila you sanggup untuk berbelanja lebih demi keselesaan hidup you, anak beranak you, keluarga you, so of course kita akan berikan kehidupan yang lebih tenang. Dengan Park 1 ni you akan dapat view yang sangat cantik, iaitu Bukit Tabur. Kalau orang kata the longest quartz ridge in the world ataupun the Dragon Tail. Ni sangat famous lah dekat Melawati ni. So saya berharap semua sharing yang saya dah buat pada hari ini dapat membantu para penonton dan juga followers kita untuk pembelian rumah pertama mereka. Jika yang para penonton kita inginkan informasi yang lebih lanjut atau tips-tips pembelian rumah bagi generasi muda, jangan lupa jumpa saya Amira di KLE Sales Gallery Sandabi Property. Anda berminat memiliki rumah? Apabila dah beberapa tahun bekerja, saya pun bercita-cita nak ada rumah sendiri. Selain memikirkan jenis rumah, lokasi dan harga, saya juga runsing memilih bank yang menawarkan pembiayaan yang sesuai. Yelah, saya nakkan margin pembiayaan tinggi, kadar pun okey dan yang paling penting, patuh syariah. Nasib baik saya jumpa pelan pembiayaan rumah by TI Bank Islam.
Bank Islam menawarkan pembiayaan pada kadar kompetitif dan pastinya patuh syariah. Saya juga boleh dapat pembiayaan sehingga 100% melalui skim rumah pertamaku. Syoknya! Lagipun, sebagai kaki tangan kerajaan, saya boleh memohon pembiayaan bersama pasangan melalui skim Bank Islam LPPSA untuk memiliki rumah idaman yang lebih mahal. Hanya bawa surat tawaran daripada LPPSA ke cawangan Bank Islam. Senang kan? Selain itu, ada juga pelan pembiayaan semula rumah Wahdah I. Pelan ini sesuai untuk anda yang ingin dapatkan lebihan tunai dengan membiayai semula rumah mengikut harga pasaran semasa. Dengan duit lebih ni, anda boleh buat pelbagai rancangan kewangan seperti penyelesaian hutang, pelan persaraan, kos pendidikan atau perubatan, mengubah suai rumah dan lain-lain lagi. Terpulanglah pada anda. Sudah tentu, banyak kelebihan dengan pembiayaan rumah Bank Islam. Margin pembiayaan menarik, tempoh pembiayaan panjang selama 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, tiada lock-in period, tiada penalti untuk penyelesaian awal, tiada yuran pemprosesan, tiada elemen compounding, tiada charge tersembunyi. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Bersama saya sekarang ini iaitu Encik Haji Ismail Abdul Ghani, Pengarah Pengguna Negeri Sentral 2 Bank Islam Selangor 2. Apa khabar Cik Ismail? Baik, Alhamdulillah. Seronok sebenarnya topik kita. Tadi saya dengan orang Sandabi bercerita tentang generasi muda nak beli rumah. Okay. Macam mana generasi muda ni nak beli rumah tapi beban dengan harga rumah dah dirungkaikan. Tapi Cik Ismail boleh terangkan dan boleh bantu mereka kat luar sana tentang MRTT dan juga MLTT ni. Okey, MRTT ataupun MLTT adalah merupakan pelan yang menyediakan perlindungan kepada pelanggan yang mengambil pembiayaan hartanah. Ya. Jadi sekiranya berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal, okey, jadi MRTT ataupun MLTT ini akan selesaikan baki hutang peminjam tersebutlah. Kepada peminjam di luar sana yang mungkin tidak mengambil perlindungan MRTT ataupun MLTT ini, masalah yang akan berlaku adalah waris akan dibebani dengan pembayaran rumah tersebut. Okay, dan kemungkinan kehilangan harta benda mereka sekiranya mereka tidak mampu untuk membayar installment rumah yang telah ditinggalkan oleh si mati. Okey, jadi berkenaan dengan soalan ini, izinkan saya nak berkongsi satu cerita, Cik Yam. Ni best, kan? Saya nak dengar cerita ni. Okay, jadi cerita ni bukan apa, kita nak tingkatkan kesedaran kepada masyarakat supaya dapatkan perlindungan MRTT ataupun MLTT ni. Okey, jadi kisah ni sebenarnya berlaku pada tahun lalu, pada tahun 2021, di mana mendiang pelanggan ni adalah pelanggan bukan Islam. Okey. Jadi beliau telah mengambil perlindungan MRTT pada tahun sebelum itulah. Alright, dan beliau telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Okey, nak diringkaskan cerita, peristiwa ni berlaku semasa cabaran pasca COVID-19. Okey, di mana isteri mendiang ni telah diberhentikan kerja. Dalam masa yang sama telah kehilangan tunggak keluarga. Jadi satu pengalaman yang pedih dan perit kepada keluarga mendiang lah. Okay, tapi ada sinar di sebalik kisah sedih inilah. Okey, so di mana tuntutan MRTT telah membantu menyelesaikan baki pembiayaan, seterusnya waris telah dapat memiliki rumah tersebut tanpa perlu bergodak-gadai lah. Itu kelebihan dia kat situ. Yeah. Yang ramai sebenarnya bukannya kes ni bukanlah orang kata jarang kali berlaku. Sebenarnya selalu berlaku. Ada. Ramai dia yang terjadi macam ni. Betul. Tapi sebelum tu ada juga saya ingin selit sikit kat sini sementara tu Cik Ismail. Masih ada ke lagi pembeli rumah yang memang kalau ada tawaran MRTT dan MLTT ni memang dia memang tak nak ambil? Sebenarnya ada. Sebab especially untuk degil ya. Memang ada. Kita jumpa pelanggan-pelanggan yang macam ni sebenarnya. Especially yang mungkin agak berumur kan. Dia tahu kalau ada perlindungan MRTT ni akan meningkatkan jumlah installment dia sebabkan premium. Kan. Jadi ada juga pelanggan yang
nak pendekkan perlindungan tu. Itu pun kita sebenarnya tidak syorkan sedemikian lah. Sebab orang kata sekarang ni tak nampak. Yep. Orang kata musibah ni dia tak adalah hantar WhatsApp ke bila-bila nak Tak berlaku ada, kan, tak ada. dia tak hantar email. Betul. Besok nak jadi kan. Anytime boleh meninggal. Anytime je. Bila-bila Yes. je boleh jadi. Jadi Betul. orang kata sediakan payung sebelum hujan. Lagipun Cik Yam, MRTT ni mudah sebab ianya kita yang boleh mudah ni yang Ben nak dengar kita ni. boleh include di dalam pembiayaan. Jadi maknanya pelanggan tak perlu nak keluar extra money untuk bayar kos MRTT atau MRTT ni. Kita dah include sekali dalam pembiayaan tersebut. Okey, maknanya kalau dah beli rumah tu, harga rumah, kos rumah yang dah kita ambil financing daripada Bank Islam tu, housing financing daripada Bank Islam tu memang dah ada include sekali kat dalam tu. Betul. Mudah. Okey Cik Ismail, tadi Cik Ismail ada kata dekat saya yang bila ada berlakunya musibah yang mungkin insya-Allah kita tak naklah perkara gitu berlaku, dan pembiayaan ini dapat disupport daripada MRTT ni kalau ada kan. Tapi kalau tak ada tu gigit jari lah kan. Jadi kena fikir panjang benda tu. Tapi dekat sini saya nak tanya, adakah MRTT ni menanggung 100% pembiayaan atau tidak? Okey. Betul. Basically memang kita akan perlindungan ni memang kita cover 100% lah. Initially kita akan cover 100%. Tetapi walau bagaimanapun jumlah perlindungan ni sebenarnya bergantung kepada tahap kesihatan ataupun tahap risiko pekerjaan pemohon takaful tersebutlah, yang mana ianya akan ditentukan oleh pihak penanggung takaful, iaitu Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad. So jadi secara praktikalnya kita akan pastikan jumlah perlindungan ni dia sama dengan pembiayaan, supaya wujud win-win situation lah antara pihak bank dan juga pihak takaful, di mana waris akan bebas daripada hutang apabila menerima semula jumlah pembiayaan daripada pihak takaful. Tapi ada juga kes-kes MRTT yang perlindungan tu dikurangkan oleh pihak takaful atas faktor kesihatan pemohon. Okey, mana-mana takaful operator pastinya dia akan buat semakan ataupun evaluation tahap kesihatan seseorang. Sekiranya mungkin ada orang kata penyakit yang pemohon tu declare, mungkin pihak takaful akan minta buat check up sebagai contoh. Jadi sejauh mana pihak takaful boleh cover, kita akan keluarkan LOA lah kepada pemohon takaful tersebut. Tapi sebelum tu saya ingin tahukan jugalah Cik Ismail, apakah perbezaan di antara MRTT dan juga MLTT yang mungkin ramai dekat luar sana masih lagi keliru dengan topik kita pada pagi ni? Okey, manakala takaful My Mortgage MLTT, ianya adalah merupakan pelan takaful keluarga individu sumbangan tunggal yang menyediakan perlindungan dengan jumlah perlindungan tahap bala. Bermaksud MLTT ni dia amount coverage dia sama daripada awal dia mohon sampai habis bayar, amount coverage dia sama je. Itu beza dia. Jadi perbezaan besar antara MRTT dan juga MLTT ini, sekiranya berlaku tuntutan, penama ataupun waris ada potensi untuk dapat lebihan tunai. Perbezaan yang besar di antara MRTT dan juga MLTT ni apabila ketika berlaku tuntutan lah. Yang mana MLTT ni penama ataupun waris ada potensi untuk dapat lebihan tunai setelah ditolak baki pembiayaan dengan bank. Ada lebihan, waris akan terima lebihan tersebut. Maknanya kalau ada orang kata tapi duit tu lebihan tu akan di-cashkan terus kepada waris lah. Betul. Jadi maknanya pemohon takaful kena letakkan penama siap-siap. Penama siap-siap. Saya pasti sebenarnya dekat luar sana pemilik rumah ni yang masih orang kata teragak-agak nak ambil ke tidak, nak beli, nak ambil takaful MRTT dengan MLTT ni ke tidak, sebab diorang rasa macam satu beban. Nak tambah beban, sebenarnya tidak membebani
pemilik rumah dekat luar sana kalau mereka tahu untuk jangka masa yang panjang. Akhir kata daripada Encik Ismail sendiri kepada followers Impiana tentang pembiayaan rumah mereka macam mana dan sebagainya, mungkin Encik Ismail boleh kata. Okey, jadi pesanan saya lah secara peribadi untuk kepada pelanggan-pelanggan di luar sana yang ingin membeli rumah, pastikan anda dapat perlindungan MRTT ataupun MLTT, okey, untuk masa depan keluarga yang tersayang. Jangan lupa tonton, like dan share Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam ni, kerana anda dekat luar sana saya tahu ramai lagi yang tak rebut peluang untuk memenangi voucher Lazada yang terkumpul setiap minggu yang berjumlah RM600. Jangan lupa like and share Facebook Impiana dan juga YouTube Impiana TV. Sehingga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.